سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Saya pun tak buat kitab, tak tahu berhenti tak mana. Ada? Tak ada, tak apalah. Kita baca satu tajuk pada pagi ini. Tajuk berkenaan dengan Al-Kashfu. Kasyaf. Kasyaf, kata Imam Ibn Ajibah rahimahullahu ta'ala, nurun yahsulu lis-salikin fi sayrihim ila Allah ta'ala. Kata Imam Ghazali rahimahullah, jala'ul qalbi wa iwsaruhu yahsulu bidh-dhikr. Hati yang cerah dia terhasil dengan zikrullah. Wa innahu la yatamakkanu minhu illa alladhina ittaqaw. Diberikan kepada orang yang bertakwa. Takwa itu pintu zikir, zikir itu pintu kasyaf. Nabi SAW diberikan banyak wahyu oleh Allah yang menunjukkan kepada baginda mengetahui perkara yang orang biasa tidak mengetahui. Sebagai contoh, Sayyiduna Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, uqimatis salah, didirikan sembahyang. Fa'aqbala alaina Rasulullah SAW biwajhi, maka Nabi SAW menghadap kami dengan wajah baginda. Kemudian baginda bersabda, aqimu sufufakum wa tarasu, perbetulkan saf kamu dan kembangkanlah kamu dekat-dekat. Fa inni arakum min wara'i zahri, sesungguhnya aku nampak kamu dari belakang aku. Jadi hujung hadis menyatakan Nabi SAW menghadap kiblat, tapi Rasulullah nampak setiap para sahabat di belakang. Rasulullah tak paling tengok, tapi boleh tahu sahabat mana yang sembahyangnya menyamakan saf ataupun tidak. Daripada hadis ini muncul kitab yang menyatakan perkara khusus. Antara perkara khusus yang Allah bagi kepada Nabi SAW ialah boleh tahu dan nampak orang belakang walaupun tidak melihat. Itu satu hadis. Hadis yang kedua, ketika berlaku peperangan Mu'tah, Nabi SAW melantik menjadi ketua peperangan itu Sayyiduna Zaid ibnu Harisah, Sayyidina Ja'far, Abdullah ibn Abi Rawahah. Apabila peperangan berlaku, Nabi SAW bersabda, akhadha ar-rayata Zaidun fa usiba. Yang memegang pedang perang ini, bendera perang ini Zaid. Zaid telah tewas, terbunuh, mati syahid. Summa akhadhaha Ja'far fa usiba. Kemudian yang kedua memegang bendera itu disambut oleh Sayyidina Ja'far. Fa usiba, Ja'far juga mati syahid. Yang dipotong tangannya, yang diganti dengan sayap dalam syurga, yang digelar sebagai Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang boleh terbang. Dan Nabi SAW melihat Sayyidina Ja'far, dan ruh Sayyidina Ja'far datang ke Madinah bagi salam kepada Nabi SAW. Rasulullah melihat perkara gaib yang orang lain tak boleh tengok. Apabila Sayyidina Ja'far kena, summa akhazaha Abdullah ibn Rawaha fa usiba. Kemudian bendera perang itu diambil oleh Abdullah, lalu dia kena juga. Wa inna aynai Rasulullah SAW tadrifani, sesungguhnya kedua mata Nabi SAW mengalirkan air mata. Melihat dari jarak jauh. Rasulullah duduk di Madinah, perang berlaku di Jordan, menangis. Kemudian bendera perang itu diambil oleh Khalid ibn al-Walid min ghairi imratin. Dia tak jadi ketua pun, tapi dia samak, dia yang keempat. Fa futiha lahu, maka mereka mencapai kemenangan.
Hadis Imam Al-Bukhari. Kejadian ini dalam Ghazwatul Mu'tah. Ini contoh kasyaf yang Allah bagi kepada Nabi SAW. Dan banyak lagi kisah-kisah bagaimana Nabi SAW mendedahkan perkara gaib yang menyebabkan sebahagian daripada mereka memeluk Islam. Dan sebelum berlaku peperangan Badar, Nabi SAW pergi ke medan perang Badar. Rasulullah tunjuk di tempat-tempat tertentu. Rasulullah kata, haza masra'u fulan, tani Abu Jahal mati, tani kau ni kena bunuh. Rasulullah beritahu tokoh-tokoh Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy yang nak perang besok, yang akan mati tani, tak mati lagi, tak perang lagi, Rasulullah tunjuk dah. Setelah kejadian itu berlaku, semua Rasulullah tunjuk tu tepat. Rasulullah kata, tani kau ni kena bunuh, tani kau ni kena bunuh, tani kau ni kena bunuh. Itu wahyu yang Allah bagi kepada Nabi SAW. Lepas mati, lempak masuk dalam telaga mayat dia pak, dikambui. Rasulullah pergi tanya pula dia pak, apakah kamu telah menemui yang dijanjikan oleh Allah? Kami telah menemui apa yang Allah janji dengan kami. Apakah kamu juga berjumpa dengan janji yang telah dijanjikan? Sayyidina Umar tanya, awak duk cakap dengan orang mati, duduk dalam kubur dah, mati dah. Rasulullah kata, ma antum bi asma'a minkum, kamu tidak lebih mendengar daripada apa, mereka lebih mendengar apa yang aku bercakap. Rasulullah bercakap dengan Abu Jahal dan seumpamanya setelah dikuburkan. Allah dah bagi janjinya, janji dia nak bagi kemenangan kepada orang beriman, menewaskan orang kafir. Kami telah jumpa, kamu juga telah jumpa. Jadi Nabi SAW bagi tahu tempat yang bakal terbunuhnya pembesar-pembesar Quraisy sebelum peperangan Badar. Dan setelah berlaku peperangan Badar, ada seorang lelaki nama Umair Al-Jumahi. Umair ini masuk dalam Hijr Ismail, bercakap dengan Safwan ibn Umayyah. Safwan ibn Umayyah ni masuk Islam pada permukaan kota Mekah selepas peperangan Hunain. Dia dapat harta banyak kerana Nabi SAW nak ambil hati dia, suruh dia bagi dakwah kepada kaum dia. Dia kata kepada kaum dia, ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan a'ta ata'a man la yakhsha al-faqra. Wahai kaumku, pakai masuk Islamlah, Muhammad memberi pemberian yang tak takut fakir. Jadi suatu duduk dalam Hijr Ismail, mereka berdua berdialog. Kata oleh Umair, laula daynun alayya wa iyali la kharajtu hatta aqtula Muhammadan. Jika tidak kerana aku memiliki beberapa hutang yang belum aku mampu bayar, dan jika tidak kerana aku memiliki bini dengan anak yang perlu disara, aku akan keluar pergi Madinah bunuh Muhammad. Digeram pasal dalam peperangan Badar, tentera Badar kalah, dan ada di kalangan adik-beradik dia yang ditawan. Maka dia kata gitu. Sebelum dia nak kata gitu, dia duduk bersembang tentang Abu Jahal dan kawan-kawan Abu Jahal yang mati dibunuh dalam peperangan Badar dan dilontar dalam Al-Qalib, dalam peri, dalam telaga. Mayat dia buh dalam telaga, kambuh. Itu di Badar. Jadi duk bersembang mengenang kepada ketua-ketua mereka mati dibunuh dalam perang Badar. Habis pula tu dia kata, kalau tak pasal ada bini yang dengan anak kena sara, kalau tak pasal kadang ada hutang nak kena cari duit bayang, aku telah ni, aku keluar pergi bunuh Muhammad. Maka Safwan yang mendengar kata-kata itu, mereka sembang dua-dua orang dalam Hijr, tak ada siapa dengar, tak ada siapa tahu. Safwan kata, hutang kamu aku jamin, aku bayar. Bini dengan anak kamu aku sara. Hang tak usah bimbang, mana hang kata tu, aku tanggung semua. Mendengar jaminan itu, dia terus balik ke rumah, ambil pedang berbuah racun, naik kuda pergi Madinah. Niat dia hanya satu, nak jumpa Nabi Muhammad, nak bunuh Nabi Muhammad. Sampai di Madinah disambut oleh Sayyidina Umar.
Jumpa Sayyidina Umar lalu. Sayyidina Umar nak tahan, nak halang. Rasulullah kata jangan, biar dia masuk jumpa. Maka dia pun masuk jumpa. Rasulullah tanya dia, mai mana? Apa tujuan datang ke sini? Dia kata, jibtu li hadzal asir alladhi baina aydikum. Aku mai daripada Mekah untuk melihat seorang tawanan yang kamu sedang tawan dia dalam peperangan Badar. Aku mai nak jumpa tawanan itu, nak tengok tawanan tu apa cerita. Maka Nabi SAW tanya soalan kedua, kenapa engkau menggantungkan pedang di tengkokmu? Dia kata tak ada apa-apa, pedang ni pun tak boleh bagi manfaat apa, saja bawa pedang. Usduqni, cakap benar dengan aku. Dah, aku datang memang tujuan nak jumpa tawanan. Maka Nabi SAW mendedahkan dialog ada dalam Hijr Ismail. Bukankah engkau duduk dalam Hijr Ismail dengan Safwan? Fatadzakartuma ashabal qalib. Kamu berdua bersembang tajuk tentang mereka yang terbunuh dan dimasukkan ke dalam perigi di Badar. Kemudian engkau kata pula kepada Safwan, laula dainun alayya wa iyali la kharajtu hatta aqtula Muhammadan. Kalau tak sabit aku ada hutang banyak, tak sabit aku ada bini dengan anak kena belah, aku akan keluar pergi bunuh Muhammad. Fatahammala Safwan, Safwan jamin hutang kamu, lalu kamu pun datang ke sini. Wallahu hailun baini wa bainak. Allah akan menghalang kamu daripada meneruskan tujuanmu itu. Rasulullah kata, hang mai ni nak bunuh aku, tak mungkin hang boleh bunuh aku. Dia dengar Rasulullah cerita sebiji-sebiji ada bersembang dalam Hijr Ismail. Lalu dia pun la tu mengucap dua kalimah syahadah. Mai nak bunuh Rasulullah, bertukar jadi orang beriman, kerana aku tak bersembang dalam Hijr, melainkan aku dengan Safwan berbisik kami berdua, dan aku pesan jangan cerita kat siapa. Tiba-tiba Rasulullah cerita sebiji-sebiji sampai Z. Apa yang dia berdialog menyebabkan dia memeluk Islam. Mai tujuan nak buat jahat, berubah jadi buat baik. Kadang-kadang jumpa ayat-ayat tertentu yang mengubah. Macam Sayyidina Umar keluar pada rumah pi nak bunuh Rasulullah, dengar surah Taha, berubah jadi beriman. Fudail bin Iyad keluar, Nabi merompak, dengar tuan rumah tengah malam yang tahajud baca ayat dalam Quran, surah apa? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba masa bagi orang beriman untuk khusyuk hati mereka bagi mengingati Allah? Terus dia masuk Islam, terus dia bertaubat daripada seorang perompak menjadi wali Allah. Kemudian pada itu dia ada orang-orang tertentu jumpa suasana-suasana tertentu, kata-kata tertentu yang boleh mengubah kehidupan dia. 2-3 hari lepas, salah seorang penyanyi mai rumah saya, nama dia Iwan Shah. Dia mai rumah saya pun terkejut macam mana boleh mai rumah. Dia mai ziarah sembang. Dia cerita macam mana dia boleh bertaubat jadi orang tabligh. Lah ni nyanyi lagu-lagu nasyid lah, tukar lah, lama jadi baru. Dia pergi nak buat konsert di Singapura. Sebelum konsert dia pergi semayang. Sumpah seorang hamba Allah daripada Sulawesi, dakwah yang ajak dia apa semua, betul berubah. Lah ni dia jadi penyanyi nasyid pula dah, tukar. Alhamdulillah, dia kata doa ustaz bagi saya istiqamah. Jadi saya teringat cerita-cerita bagaimana berubahnya orang-orang yang dulu yang asalnya memusuhi Islam berubah dengan sebab suasana-suasana tertentu. Seperti cerita Umair tadi. Abu Sufyan pun sedemikian. Masa pembukaan kota Mekah, Nabi SAW berjalan diiringi oleh para sahabat. Abu Sufyan kata dalam hati dia, "Lau awadtu qital hadha ar-rajul, lau awadtu qital hadha ar-rajul la jama'tu lahu jam'a."
Kalau aku berpeluang menghimpun tentera kali yang akan datang, aku pasti menghimpun untuk memerangi dan membunuh lelaki ini. Dia kata dalam hati dari jarak jauh Rasulullah SAW sedang pusing. Rasulullah mai dekat dia, Rasulullah tampak tepuk badan dia ataupun tepuk dada dia. Izan yukhzikallah, kalau itu niat kamu, Allah akan mengecewakan dan mengalahkan kamu. Rasulullah tegur jawab dalam hati dia. Dia terus mengucap dua kalimah syahadah pada masa itu. Kata dalam hatiku Rasulullah boleh tahu. Dan seorang lelaki lagi nama Wabisah, dia mai daripada rumah dia dalam minda dia. Hadis Imam Ahmad, aku nak jumpa Rasulullah, aku nak tanya dua soalan. Soalan pertama tentang kebaikan, apa saja bentuk kebaikan aku nak tanya, nak dengar Rasulullah jawab. Yang kedua tentang dosa, nak tanya apa bentuk dosa-dosa yang wujud dan macam mana nak kenal itu dosa. Itu niat dalam hati, dalam rumah, di rumah dia. Sampai dalam majlis dah penuh, dia terpaksa mencelah melalui para sahabat yang lain. Duk tolak kau ni nak mencelah pergi kat Rasulullah. Sahabat kata, ilaika anni, pi jauh wahai Wabisah. Sahabat marah ke Wabisah, nak mengaji awal duk mai sayuk untuk nak kena mencelah orang, kacau orang. Rasulullah kata, biarkan Wabisah datang. Udnu ya Wabisah, mai dekat aku wahai Wabisah. Maka Wabisah pun jalan-jalan sampai dekat Rasulullah. Rasul dia duduk depan Rasulullah, pelaga kepala lutut dia dengan kepala lutut Rasulullah. Bila dia duduk, Rasulullah tanya, kamu nak aku jawab terus soalan dalam hati kamu, atau kamu nak tanya dulu baru aku jawab? Rasulullah bagi dua pilihan. Pilihan pertama, kamu ulang balik soalan aku meniat di rumah kamu tadi ni, aku dengar soalan tu, habis kamu soal, aku jawab terus. Pilihan kedua, kamu tak kena tanya, aku jawab sebab aku tahu pada dalam hati kamu. Dia terus ambil pilihan kedua. Dia kata, saya tak ada tanya, Rasulullah jawab terus, mana saya nak tanya. Maka Nabi SAW terus bersabda, al-birru matma'annat ilaihi an-nafsu watma'anna ilaihi al-qalbu wal ismu ma haka fi as-sadri wa karihta an yattali' alaihi an-nas. Kebaikan itu sesuatu yang membawa ketenangan pada jiwa dan membawa tenang dalam hati. Sementara dosa itu sesuatu yang melekat dalam hati dan membawa rasa bimbang diketahui oleh masyarakat orang ramai. Dosa ni bila kita buat, kita seria orang tahu. Kebaikan tu bila kita buat, semakin kita buat, hati dan jiwa kita dapat ketenangan demi ketenangan. Rasulullah jawab ringkas soalan yang duduk dalam hati seorang sahabat. Sebelum sahabat bertanya, Rasulullah dah beritahu. Ada lagi 2-3 kisah yang lain yang menunjukkan kepada kasyaf. Dan demikian juga kita baca dalam Quran kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Nabi Khidir diberikan kasyaf, boleh tahu kapal ni kalau biar kena rampas, biar pergi Jahannam siap-siap, supaya raja tengok tak rampas. Benda tu akan terjadi. Budak ni kalau besar, biar besar dia akan jadi kafir dan mengkafirkan mak ayah dia. Biar dia mati dibunuh sekarang supaya dia masuk syurga, mak ayah dia selamat masuk syurga, tak selamat daripada kejahatan dia. Di bawah dinding ini ada harta anak yatim yang akan dapat pada masa akan datang. Seorang pelajar pergi nak mengaji di Masjid Azhar. Masjid Azhar kan masjid yang lain, kat Syekh Ali Jumaah. Dia sampai awal, Syekh Ali Jumaah sampai sayur mengaji, lepas semayang tak mengaji. Syekh Ali Jumaah duduk semayang sunat tahiyat masjid. Dia tak semayang, dia duduk teropong Syekh Ali Jumaah. Dalam hati dia, aku nak tengok Tok Guru ni pendek ke panjang, tinggi ke rendah. Aku dah tengok dalam TV, tak nak tengok depan. Hari ni dia duduk depan aku nak tengok rendah ke tinggi, kan beza dengan dalam TV. Habis semayang Syekh Ali Jumaah pergi mengajak. Mula-mula mengajak, dia kata ada anak murid main bukan nak semayang, dia tengok Tok Guru dia pendek ke panjang.
tinggi ke rendah. Kata-kata dalam hati dia tu diilhamkan oleh Allah dalam hati Tok Syekh. Tok Syekh ulang balik dalam hati dia. Almarhum Syekh Dr. Abdul Aziz Hanafi cerita kat saya, masa dia duduk di Brunei, Said Muhammad bin Ali Al-Maliki rahimahullah main melawat Brunei. Maka disuruh ceramah di beberapa tempat. Masa ceramah tu, sebelum ceramah tu, dia jadi pengurusi, dia jadi penterjemah. Dan ada klip video dia terjemah ceramah Said Muhammad Alawi. Said Alawi duduk atas kerusi, dia duduk sebelah. Duduk sebelah Said, pakai serban. Dalam hati dia, dia kata, bini aku tak apa sihat. Kalau Tok Syekh ni boleh bagi jampi apa-apa, aku boleh balik baca. Nak balik tolong jampi. Habis dia kata Tok Syekh paling ada pegang kepala dia, tekan kepala dia bagi tergelom serban. Sengit serban. Tekan, Tok Guru tu kata, hang balik baca ni. Dia bagi baca ni. Terkejut dia dengan kata-kata Tok Syekh tadi. Aku minta dalam hati, dia dengar, dia tahu, dia bagi kat aku lalak tu. Dua-dua mati bulan puasa. Syekh Alawi mati 15 Ramadan malam Jumaat, waktu tahajud. Dr. Aziz mati 1 Ramadan. Masa dia mati saya ada di Mekah. Saya sembahyang ghaib depan Kaabah dia. Ada ulama-ulama yang masih hidup yang sedemikian Allah Ta'ala bagi. Saya sendiri jumpa seorang ulama masih hidup. Kalau tuan-tuan tulis dalam YouTube, ada nama Habib Umar Al-Jilani. Duduk di Mekah. Duduk main Kuala Lumpur selalu. Dulu sebelum PKP. Saya pergi duduk depan dia di Mekah selepas dia mengajak kitab. Dia beritahu dalam hati kamu ada tujuan niat macam ni, kamu kena buat macam ni. Ish, Tok Syekh ni boleh tahu lah hati aku main mana. Kita baca Rasulullah SAW, Allah dah bagi sedemikian. Tu cerita Nabi SAW. Cerita 4 orang khulafa' Rashidin ada juga dapat sedemikian. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar. Ulama kata al-kashfu 'inda Abi Bakrin. Kasyaf di sisi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang Quran i'tiraf sebagai manusia yang mendapat sidqun, siddiqiyah, manusia yang dapat darjat siddiqin. Siddiqiyah ni golongan kedua selepas para anbiya dalam Quran. Man yut'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Siddiqin nombor 2, nabiyyin nombor 1, wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dalam surah An-Nisa. Allah sebut dalam Quran walladzi jaa'a bis-sidqi, dan orang yang datang membawa kebenaran. Siapa dia? Rasulullah SAW. Wasaddaqa bihi, dan orang yang percaya dengannya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ayat ni cerita antara Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah jaa bis-sidqi, Sayyidina Abu Bakar wasaddaqa bihi, percaya kepada Nabi SAW. Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, ketika ayahku Abu Bakar nak mati, dia panggil aku, dia kata kat aku, tidak ada dalam keluarga aku setelah aku seseorang yang lebih aku kasih daripada engkau, dan aku tahu engkau seorang yang susah. Aku nak memberi satu pemberian daripada bumi Ad, satu tanah di Aliyah, satu tanah yang ada pokok kurma di situ. Kalau kamu dapat, ia akan menjadi harta warisan kepada 2 orang saudara kamu dan 2 orang saudari kamu. Dia kata kebun kurma ayah punya di Aliyah. Aliyah ni satu kawasan pokok kurma yang terbaik di Madinah. Kalau kita pergi ke Madinah, kurma hak mahal dia tulis kurma Aliyah, kerana di situ Nabi SAW tanam. Dan kurma Aliyah, ajwah Aliyah paling mahal. Aliyah ni sama satu kawasan. Maka tanah itu akan menjadi pusaka milik 2 orang saudara kamu dan 2 orang saudari kamu. Bila Sayyidina Abu Bakar kata 2 orang saudara,
dia tak bangkang pasal memang dia ada dua orang abang ataupun dua beradik lelaki. Bila sebut dua orang saudari, dia rasa terkejut kerana dia duk tahu perempuan hanya dua beradik, dia dengan Asma binti Abi Bakr. Asma kau ada adik-adik. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar kata, hatta ni untuk kamu dan untuk dua orang saudari kamu. Maksudnya ada seorang perempuan lagi wujud tapi dia tak kenal siapa. Maka Sayyidah Aisyah berkata, innama hiya Asma. Pasal apa sebut dua orang adik-beradik perempuan, sedangkan adik-beradik perempuan saya hanya seorang, iaitu Asma. Saya dengan dia ya ada. Jawab oleh Sayyidina Abu Bakar, wa dhatu batn ibn Kharijah qad ulqiya fi ru'i annaha jariyah fastawsi biha khaira. Aku dapat ilham daripada Allah. Allah bagi tahu dalam ilham, dalam minda aku, bahawa isteri aku baru saja mengandung dan kandungan itu anak perempuan. Kalau anak itu dilahirkan, masa akan datang kamu kena berbuat baik kepada dia. Maka Sayyidina Abu Bakar mati lepas tu. Tengok-tengok sungguh mengandung dan melahirkan anak. Anak tu diberi nama Ummu Kulsum. Ini kasyaf Sayyidina Abu Bakar. Ini satu karamah. Kata Imam Tajuddin As-Subki rahimahullah, satu karamah. Kisah ni ada dalam kitab Hujjatullah 'alal 'alamin. Ada dalam kitab Tabaqat Kubra Ibn Sa'ad dalam tajuk wasiat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang pertama, dia bagi tahu dia akan mati dalam sakit itu dan harta yang disebut itu akan menjadi pusaka. Yang kedua, dia boleh tahu isterinya akan melahirkan anak perempuan selepas itu. Itu satu kisah. Kisah yang kedua, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, laqad kana fi man qablakum minal umami nasun muhaddasun fa in yaku fi ummati ahadun fa innahu Umar. Sesungguhnya ada umat-umat sebelum zaman dahulu, sekumpulan manusia yang Allah bagi ilham yang tepat. Kalau ada di kalangan aku umat yang sedemikian, ia adalah Umar ibn al-Khattab. Muhaddasun, orang diberi ilham yang betul. Banyak ilham-ilham Sayyidina Umar yang dipersetujui oleh Quran. Antaranya Sayyidina Umar bagi cadangan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya nak cadang boleh tak jadikan maqam Ibrahim sebagai tempat semayang. Maka Allah turunkan ayat selepas itu, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, jadikan maqam Ibrahim tempat sembahyang. Sayyidina Umar bagi cadangan, ya Rasulullah, saya nak cadang supaya isteri Rasulullah pakai hijab. Turun ayat hijab. Syekh Ali Jum'ah rahimahullah cerita ada kitab yang dikarang oleh ulama, ilham-ilham Sayyidina Umar yang bertepatan dengan Quran. Sayyidina Umar bagi cadangan bunuh tentera Badar. Sayyidina Abu Bakar bagi cadangan ambil tebusan. Rasulullah setuju dengan cadangan Sayyidina Abu Bakar, tapi ayat turun cenderung kepada Sayyidina Umar. Banyak kisah-kisah sedemikian. Cuma kata ulama dalam satu kitab Al-Kashfu, martabatus siddiqiyah a'la min martabatit tahdis. Kedudukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lebih tinggi daripada Sayyidina Umar, walaupun pada Sayyidina Umar ada berlaku kisah-kisah ilhamnya yang luar biasa. Manzilatul siddiqiyah a'la manzilatan min manzilatit tahdis, kata dalam kitab tersebut. Kedudukan Sayyidina Abu Bakar lebih tinggi daripada Sayyidina Umar, sehingga Sayyidina Umar kata satu malam dan satu siang Abu Bakar lebih baik daripada Umar seumur hidup. Sayyidina Abu Bakar hidup sama umur Rasulullah 63 tahun. Satu malam saja yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar dan satu siang sahaja yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar lebih baik daripada seluruh umur aku Umar. Kenapa dia kata sedemikian? Malam itu malam di Gua Sur, siang itu siang ketika memerangi golongan murtad. Kalau tak sabit Sayyidina Abu Bakar memerangi golongan murtad, ramai yang akan murtad selepas pada itu. Maka dia memerangi golongan murtad, selamat umat Islam daripada mengikuti golongan murtadin yang diperangi dan dibunuh oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Satu masa berlaku peperangan, maka Nabi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sedang baca khutbah.
ketika dia sedang berkhutbah, dia menukar tajuk. Dia kata, ya Sariyatul Jabal, wahai Sariyah, jaga-jaga belik bukit. Jarak peperangan itu berlaku ribuan batu. Sayyidina Umar diperlihatkan macam tengok TV, depan atas mimbar, nampak peperangan sedang berlaku. Ketua tentera yang diutus nama dia Sariyah, musuh mai belik bukit, maka dia tegur, dia tukar tajuk. Para sahabat yang mendengar khutbah itu heran, awak khutbah ini tukar tajuk. Padahal dia tegur kumpulan tentera yang ribuan batu yang Allah perlihat depan muka Sayyidina Umar, seperti mana Allah perlihatkan Masjidil Aqsa pada hari Isra kepada Nabi SAW di siang hari, ketika musyrikin kata, kalau betul kamu pergi Masjidil Aqsa semalam, balik semalam, tolong cerita bagaimana rupa paras bentuk Masjidil Aqsa. Rasulullah nak cerita tak erti, boleh cerita sebahagian, nak cerita keseluruhan tak boleh, kerana Rasulullah bukan pilot teropong masjid satu-satu. Tiang lagu mana, tangga lagu mana, jarak dengan bukit berapa meter, tak cerita. Allah perlihatkan Masjid Aqsa depan wajah Rasulullah pada masa itu. Rasulullah cerita 100% mereka mengaku benar. Ini pun dapat ke Sayyidina Umar, tengah duk khutbah boleh nampak orang perang, jarak ribu batu. Maka Sayyidina Umar menyambung khutbahnya. Setelah lebih kurang sebulan, tentera itu balik ucap terima kasih. Baru jemaah tahu rupanya Sayyidina Umar tukar tajuk kerana Allah perlihatkan peperangan pada masa itu, dan suaranya didengari oleh ketua tentera dan tentera yang ada. Mereka pusing balik, akhirnya mereka mencapai kemenangan. Ini kasyaf Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu yang disebutkan. Tengah dia baca khutbah, dia menyeru dengan suara yang nyaring, ya Sariyatul Jabal, fa asma Allah Ta'ala Sariyah wa jayshahu ajma'in. Suara Sayyidina Umar yang diseru di Madinah di atas mimbar diperdengarkan oleh Allah kepada telinga Sariyah dan seluruh tentera Islam pada masa itu. Mereka berada di Babu Nahawan, nama tempatnya. Sauta Umar falaja'u ilal jabal, mereka kembali ke bukit. Mereka berkata, hada sautul amiril mu'minin, ini suara Amirul Mukminin Umar. Lalu mereka berjaya dan menang. Itu kisah kasyaf Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kisah yang ketiga, kasyaf Sayyidina Uthman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan juga dalam kitab Hujjatullah 'alal alamin li Syekh Yusuf An-Nabhani. Disebut oleh Imam Tajuddin As-Subki dalam tabaqatnya, tabaqat kubra, bahawasanya seorang lelaki masuk berjumpa Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelum dia berjumpa Sayyidina Uthman, dia berjumpa dengan seorang perempuan di jalan. Dia melihat perempuan itu dalam masa yang lama. Bila dia masuk dalam majlis Sayyidina Uthman kata, yadkhulu ahadukum wa fi 'ainaihi atharu zina. Ada seorang lelaki masuk dalam majlis kita lah ni, di matanya ada kesan zina. Zina mata melihat sesuatu yang terlarang. Maka lelaki itu bertanya, awahyun ba'da Rasulillah SAW, adakah wahyu masih turun setelah Nabi SAW wafat? Kamu boleh tahu perkara luar biasa, perkara gaib ni, kamu dapat wahyu kah? Rasulullah dah wafat dah, wahyu dah berhenti, macam mana kamu boleh cerita? Jawab oleh Sayyidina Uthman, la walakinnaha firasatul mu'min. Wahyu tak ada dah, tapi aku dapat firasat. Firasat seorang yang beriman yang Allah bagi pada aku. Baru lelaki itu tahu. Sayyidina Uthman pun orang yang kasyaf, tengok muka orang boleh tahu perangai buat apa. Yang keempat, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu pergi ke satu tempat di Karbala. Sampai di situ Sayyidina Ali kata, ha huna manakhur kabihim, di sinilah tempat akan berhentinya kenderaan mereka. Wa ha huna mawdi'u rihalihim, inilah tempat mereka berhenti. Wa ha huna muhraqu dimaihim, inilah tempat akan ditumpahkan darah mereka. Mereka itu Sayyidina Husain dengan beberapa adik-beradik yang keluar pada masa setelah itu. Sayyidina Ali sambung lagi, fityatun min ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yuqtaluna bihadhihi al-arsah, sekumpulan tentera para keluarga Rasulullah akan dibunuh di halaman ini. Tabki alaihimus sama' wal ard, langit dan bumi menangis di atas kematian pembunuhan mereka.
Cerita ni ada dalam kitab Ar-Riyadun Nadhirah fi Manaqibil Asharah, setebal lebih kurang 800 muka surat. Manaqib, sifat-sifat terpuji kepada 10 orang yang telah dijamin masuk syurga, 4 orang para sahabat Khulafa' Rashidin dan 6 orang yang berbaki. Sayyidina Ali cerita, tempat ni lah anak aku nak kena bunuh. Dan masa Sayyidina Husain masih kecil-kecil lagi, duk merangkak Rasulullah masuk bertemu dengan Sayyidina Husain dan bersabda, malaikat Jibril baru datang jumpa aku, bagi tahu cucu aku Husain ini akan mati dipancung. Dan malaikat Jibril umai tanah ni dah, tanah tempat dia akan dibunuh, tanah Karbala. Nabi SAW bagi tahu pada masa akan datang akan berlaku sekian dalam kitab Nubuatul Rasul. Dalam Sahih Bukhari juga disebut bagaimana Nabi SAW melihat cucu baginda Sayyidina Hasan, abang kepada Sayyidina Husain. Nabi SAW bagi tahu, ibni hadza sayyidun, cucu aku ni adalah seorang pemimpin. Wala'alla Allah an yusliha bihi baina fi'atain 'azimatain minal muslimin. Mudah-mudahan Allah jadikan dia pendamai antara dua kumpulan yang besar di kalangan umat Islam. Maka setelah Sayyidina Ali mati dibunuh, Sayyidina Hasan dilantik menjadi pemimpin. Dalam masa 6 bulan dia letak jawatan, dia bagi kat Sayyidina Muawiyah. Maka dua kumpulan yang berkelahi itu, iaitu Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, bersatu dengan sebab perbuatan Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan menyatukan tentera, dua tentera di kalangan umat Islam. Daripada hadis Bukhari dipaham bahawa tentera Sayyidina Ali Muslim dan Sayyidina Muawiyah Muslim. Bukan Sayyidina Ali, tentera Sayyidina Ali saja Muslim, Sayyidina Muawiyah adalah murtad dan kafir sebagaimana dakwaan sebahagian kumpulan. Ini hadis sahih yang menyatakan bahawa dua-dua Islam, cuma masing-masing berijtihad. Yang betul dapat 2 pahala, yang tak betul dapat 1 pahala. Rasulullah beritahu dua kumpulan besar itu akan bersatu setelah Sayyidina Hasan naik. Sayyidina Hasan ketika dia meninggal dunia, seorang majusi penyembah api pergi cari kubur dia. Tak mana kubur Sayyidina Hasan ni, depa tunjuk jumpa kat dia. Dia pergi berak atas kubur Sayyidina Hasan. Dia orang bukan Islam, kafir, benci kepada Sayyidina Hasan. Habis dia berak, dia jadi gila, menyalak macam anjing, kena penyakit, mati sebagai seekor anjing suaranya dan gila. Daripada hadis itu diceritakan karamah wali Allah, walaupun mereka telah mati Allah boleh bagi. Bukti Sayyidina Hasan telah duduk di kubur, orang pergi buat tak ketahuan kat kubur dia, Allah tunjuklah tu penyakit kena dia. Macam cerita zaman Imam Malik, seorang lelaki, seorang perempuan sedang memandikan mayat seorang perempuan. Bila tangan dia sampai di paha perempuan itu, ketika dia menggosok paha perempuan itu, dia kata, perempuan nak mati ni berapa kali berzina saja, dia kata nak kutuk kawan mati tu. Tangan dia melekat di paha perempuan tu, cabut tak keluar. Dia riau, tangan saya tak boleh keluar. Panggil orang luar, suruh tolong. Orang luar kata nak buat macam mana, dah lekat lah, kita hirih paha perempuan tak mati tu, baru tangan boleh keluar. Kata seorang lagi, tak boleh hirih, dia orang mati kena hormat, kerat tangan hak hidup tu. Kawan tu kata, aku tak mau tangan aku kena potong. Seorang ketiga kata, lah tanam dua orang sekali. Hak hidup yang mati tanam, pun nak pisah tak boleh. 2-3 cadangan dikeluarkan, tak selesai. Mereka pergi cari Imam Malik. Wahai Imam Malik, ada seorang perempuan tangan dia melekat di paha mayat, tarik tak keluar. Imam Malik mai. Imam Malik kata sepatah ke dia, hang tentu masa hang duk gosok paha dia, hang tuduh dia berzina. Imam Malik duduk di rumah boleh tahu kata-kata perempuan itu. Ilham Allah bagi kepada Imam Malik. Perempuan tu kata betul. Kalau begitu, tuduhan orang berzina, tuduhan orang liwat, tambah 4 orang saksi, kena hukum qazaf. Ayat dalam surah An-Nur, walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi 4 syuhada'a fajliduhum 80 jaldah. Orang-orang yang menuduh orang lain berzina ataupun liwat, tidak ada 4 orang saksi yang adil, hendaklah disebat 80 rotan. Maka Imam Malik kata, tiba perempuan ni 80 rotan. Maka dipukul 1, 2, 3 sampai 79, tangan masih melekat. Kena yang ke 80, terangkat tangannya. Maka dikatakan pada ketika itu, la yufta wa malikun bil Madinah. Tidak boleh dikeluarkan fatwa sebarangan selagi Imam Malik ada di Madinah. Karena Imam Malik mengeluarkan fatwa bukan sahaja daripada ilmu yang dia mengaji,
tapi ilham yang luar biasa yang Allah bagi kepada dia. Imam Malik dapat ilham tentang perempuan tadi. Kisah itu menunjukkan karamah si mati. Mati masih Allah Ta'ala bela karamah dia kerana tuduhan jahat yang dikeluarkan oleh perempuan tersebut. Dan menunjukkan kepada hebatnya Imam Malik. Imam Malik boleh bagi fatwa dengan senang. Imam Malik tiap-tiap hari tidur mimpi jumpa Rasulullah. Sayyidina Anas bin Malik, seorang sahabat, dengan Malik bin Anas, Imam mazhab 4, dua-dua orang ni nama semacam, cuma kalih ya. Dua-dua orang ni tiap-tiap hari jumpa Rasulullah dalam mimpi mereka. Cerita dalam beberapa kitab. Jadi Imam Malik seorang yang luar biasa. Dalam dia reti kalau fatwa macam-macam, datang manusia tanya dia 40 soalan, dia jawab 30 lebih aku tak tahu. Maksud dia tak tahu, nanti cari lain. Dia kata macam mana Imam Darul Hijrah, Imam Malik, Imam Mazhab boleh kata tak tahu. Habaq kata aku tak tahu. Yang tahu lebih kurang dalam 7. Hak tak tahu 30 lebih. Kalau 40 soalan 33 tak tahu, 7 tak tahu. Imam Malik ajak, kalau tak kerti jangan duk gagal jawab, lingkup habis. Kita bukan orang tanya, orang tak tanya kita buat keluar. Kadang-kadang tak betul ya kita habaq. Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Dan daripada Sunan Tirmizi disebutkan seorang lelaki berkemah di satu tempat. Masa dia berkemah itu, dia terdengar di bawah tanah tempat dia berkemah orang membaca suratul Mulk. Maka dia bangkit lari, dia bangkit tinggal tempat itu. Dia pergi tanya Rasulullah, ya Rasulullah, semalam saya pergi singgah satu tanah lapang, saya buat kemah, saya tidur. Masa tidur saya dengar orang baca suratul Mulk bawah tempat tu, dalam tanah. Rasulullah kata, kamu tidur tu sebenarnya atas kubur. Kawan duduk dalam kubur tu, masa hidup dia rajin baca suratul Mulk tiap-tiap hari. Maka ketika dia mati, Allah Ta'ala selamatkan dia daripada azab kubur, dan suaranya dipendengarkan kepada kamu. Berdasarkan hadis ini, ulama kata karamah kepada orang mati boleh berlaku walaupun dia telah mati, syarat dia orang yang hampir dengan Allah Ta'ala. Banyak hadis-hadis yang ulama sebut dalam kitab mereka. Maka Sayyidina Hasan, anak abang kepada Sayyidina Husin. Sayyidina Husin belum mati, Rasulullah dah tahu. Sayyidina Hasan belum mati, Sayyidina Hasan akan mati diracun. Sayyidina Husin akan mati dipancung. Rasulullah dah bagi tahu, dua orang cucu aku ni adalah pemimpin dalam syurga di kalangan pemuda. Maksudnya orang yang akan mati muda masuk syurga. Abu Bakrin wa Umaru sayyida kuhuli ahli jannah, wa Al-Hasan wal Husain sayyida syabab ahli jannah. Abu Bakar dan Umar merupakan orang-orang yang mati tua yang masuk syurga setelah umur tua. Al-Hasan wal Husain, dua orang yang mati muda masuk syurga jadi pemimpin dalam syurga. Sayyida, dua pemimpin di kalangan orang tua, Abu Bakar dengan Umar. Di kalangan orang mati muda, Al-Hasan wal Husain. Jadi Sayyidina Husain nak mati, Rasulullah dah bagi tahu. Sayyidina Ali pun abang, tanilah anak cucu Rasulullah akan mati. Dan Sayyidina Ali kata kepada ahli Kufah, sayanzilu bikum ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayastaghithuna bikum falam yughasu. Akan singgah kepada kamu sekumpulan keluarga Rasulullah, mereka minta tolong kepada kamu, kamu tak peduli, tak mau tolong. Ini keadaan Sayyidina Husain dalam kitab Faidul Qadir fi Syarh al-Jami' as-Saghir, cerita sedemikian. Nanti ni Sayyidina Husain mai berapa puluh orang di kalangan pengiring dia. Masa tu orang bekat bunuh dia, orang dekat-dekat tak mau tolong. Sehingga kan berlaku kisah seorang lelaki datang daripada Kufah pergi ke Mekah musim haji, jumpa Abdullah ibn Umar ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu bertanyalah lelaki itu, apa hukum orang dalam ihram haji membunuh dan menumpahkan darah nyamuk? Duduk dalam ihram, tampak nyamuk bagi mampu, tumpah darah nyamuk dalam ihram. Boleh tak membunuh nyamuk dan menumpahkan darah nyamuk ketika dalam ihram? Jawab oleh sahabat tadi, kamu mai dari mana? Mai dari Kufah. Hang tanya aku tentang darah nyamuk, darah Rasulullah, cucu Rasulullah ditumpahkan tempat kamu, kamu tak tolong, tak peduli. Kamu ambil tahu tentang darah nyamuk, kamu tak ambil tahu tentang darah cucu Rasulullah, kamu buat tak peduli. Kamu ambil tahu benda kecil, benda berat, kamu benda besar, kamu tak peduli. Nak ajak kepada kita, jangan kita ambil benda kecil-kecil, benda besar kita tak peduli. Islam melengkapi semua perkara. Ambil tahu nak jaga rumah tangga dia, nak jaga ayat semayang dia, nak jaga semayang dia, nak baca Quran bagi betul,
Atas-atas biar pergi orang lain. Cina nak merintah ke, Hindu nak merintah ke, dan biar pergi. Aku kira merintah rumah tangga aku sudah. Merintah diri aku sudah. Jangan kita fikir macam lelaki tadi, darah nyamuk dia ambil berat, darah cucu Rasulullah dia tak peduli. Itu teguran salah seorang sahabat kepada penduduk Kufah pada masa itu. Imam Syafi'i rahimahullah duduk dalam Masjid Nabawi, di hadapan, duduk dalam Masjidil Haram, di hadapan Kaabah. Di hadapan di situ Imam Syafi'i ada seorang ulama mazhab Abu Hanifah, nama dia Muhammad Ibnul Hasan. Ketika mereka berdua sedang berada di hadapan Kaabah, seorang lelaki masuk daripada luar Masjidil Haram menuju ke Kaabah. Apabila lelaki itu masuk daripada pintu masjid, lalu salah seorang daripada keduanya berkata, arahun najjaran wa qala al-akharu abal haddadan. Imam Syafi'i kata, aku rasa dia tu kerja tukang kayu. Imam Muhammad Ibn Hasan kata, aku rasa dia tu tukang besi. Ataupun Imam Muhammad kata yang pertama, Imam Syafi'i kata yang kedua. Dua-dua pakat teka. Lelaki yang masuk daripada pintu masjid, daripada luar tadi melalui pintu masjid, duk main kat kita lah ni. Kerja apa? Seorang kata dia ni tukang kayu, seorang kata tak, dia tukang besi. Maka orang yang ketiga yang duduk dekat dengan Imam Syafi'i dengan Imam Muhammad nak tahu hak mana betul, dia lari pergi sekat lelaki tadi tengah jalan. Bila lari pergi jumpa, dia sekat, dia tanya, berhenti Ustaz, awak, saya nak tanya kamu ni kerja apa? Dia nak tahu hak mana yang tepat di antara mereka dua. Maka lelaki itu jawab, kuntu najjaran wa ana al-yawma haddadun. Dulu aku kerja tukang kayu, sekarang aku tukang kerja jadi tukang besi. Dua-dua teka tepat, tak jumpa dia, tengok muka boleh teka. Imam Syafi'i pun betul, hak seorang lagi pun betul. Seorang lagi nama Abu Sa'id Al-Kharraz rahimahullah. Dia kata, aku masuk dalam Masjidil Haram, aku melihat seorang fakir. Aku kata dalam hati aku, hadza wa ashbahuhu kallun 'ala nas. Orang lagu ni pakai cupang camping, tampung-tampung teruk-teruk ni menyusah orang ramai. Dia pakai lagu ni tujuan dia lepas ni nak mengemis, minta derma kat orang. Orang pakai lagu ni selalunya menyusah orang. Dia kata dalam hati dia. Lelaki itu paling kepada dia, lelaki itu baca ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 235, wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahzaruh. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang kamu bercakap dalam hati kamu. Takutlah kamu ke Allah Ta'ala. Lelaki itu tegur dengan ayat Quran. Hang duk kutuk aku no, hang kutuk dalam hati hang jaga dalam hati hang kutuk orang tu, Allah Ta'ala tahu. Dia tegur dengan ayat Quran. Maka aku mendengar bacaan lelaki yang aku kutuk tadi ni, aku istighfar dalam hati aku, astaghfirullahalazim, minta ampun kepada Allah dalam hati. Lelaki itu sambung ayat kedua, wa huwallazi yaqbalu at-taubata an ibadihi, surah Asy-Syura ayat 25. Allah menerima taubat hamba-hambanya. Hang minta ampun lah ni, tak apa, Allah Ta'ala ampun dosa. Kata-kata dalam hati dua kali lelaki itu jawab dengan ayat Quran. Kemudian lelaki itu pergi. Aku cari tak jumpa dah. Ini kejadian dalam Masjidil Haram. Seorang lelaki lagi nama Khairu An-Nassaj. Kisah ni ada dalam kitab Ar-Risalatul Qushairiyah. Cerita yang tadi dalam kitab Ihya Ulumuddin. Cerita Abu Sa'id Al-Kharraz tadi dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid yang ketiga. Cerita dalam kitab Ar-Risalatul Qushairiyah, seorang lelaki nama dia Khair An-Nassaj. Dia kata, kuntu jalisan fi baiti, aku duduk dalam rumah. Fa waqa'a li anna al-Junayd bil babi, aku terlintas dalam hati aku masa aku duduk dalam rumah, berasa macam Imam Junaid mai rumah aku, berasa macam Imam Junaid duduk berdiri tang pintu rumah aku nak masuk dalam rumah. Fa nafaitu an qalbi dhalik, aku menafikan perasaan itu. Ni saja berasa kot, bukan dia. Duk seminit dua, terlintas lagi perasaan itu kali kedua, aku menafikan lagi. Duk seminit dua, terlintas kali ketiga perasaan yang sama,
Apabila 3 kali terlintas, aku pun keluar, buka pintu, tengok-tengok Imam Junaid terpacak depan pintu. Bila aku buka pintu, terus Imam Junaid kata ke aku, lima lam takhruj ma'al khatiril awal, kenapa engkau tidak keluar beserta dengan lintasan yang pertama dalam hatimu? Imam Junaid kata, awak hang 3 kali rasa berumai buka, hak mula-mula lagi tak buka, aku terpacak lama datang ni. Imam Junaid boleh tahu 3 kali duduk dalam hati, khairun nasaj. Banyak lagi kisah-kisah yang ulama sebut, antaranya kisah Imam Junaid. Ibrahim Al-Khawas pada cerita, seorang Yahudi, seorang Kristian, padri Kristian, dia mengkaji tentang Islam. Bila dia kaji tentang Islam, dia jumpa satu hadis yang berbunyi, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Jaga-jaga kamu terhadap firasat orang beriman, dia memandang dengan cahaya Allah. Bila dia jumpa hadis itu, dia tanya orang-orang, jawab dia tak puas hati. Kemudian ada seorang kata, kalau kamu nak ada jawapan yang memuaskan hati kamu pergi cari Imam Junaid. Dia duduk mengajak satu tempat, kamu tanya soalan tu kat dia. Maka dia pun nak pergi tanya. Dia pakai baju Kristian sebab dia padri, ada salib digantung di tengkok, ada jubah padri. Nak bagi boleh masuk dalam majlis, dia terpaksa berlakon. Dia beli jubah ulama di luar, dia pakai serban ulama, dia masuk dalam majlis Imam Junaid. Tengah-tengah Imam Junaid mengajak, dia angkat tangan nak tanya. Maka dia pun tanya, wahai Tuan Imam, apa maksud hadis yang berbunyi, jaga-jagalah kamu terhadap firasat orang beriman, sesungguhnya dia memandang dengan cahaya Allah. Imam Junaid mendengar soalan itu, Imam Junaid tunduk. Imam Junaid angkat kepala. Imam Junaid kata, naklah kamu memeluk Islam, telah datang waktu kamu masuk Islam. Imam Junaid kata, kamu kena buang jubah di luar, kekalkan palang Kristian yang duk gantung di tengkok kamu kena masuk Islam. Imam Junaid nampak dalam hati dia, kata dia belum Islam. Maka dia memeluk Islam pada ketika itu. Dia mengaji kat Imam Junaid, dia kata, dia mengeluarkan satu syair. Dia kata, qulubul arifina laha uyunun tara ma la yarahul jahiluna. Hati orang-orang yang dikenai Allah itu ada mata yang dapat melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang jahil biasa. Mereka boleh tahu perkara luar biasa yang tak ada ke orang jahil. Itu kata-kata seorang yang mengaji pada Imam Junaid. Tahun 80-an di Mesir, ada seorang perempuan padri, anak menakan kepada ketua padri yang hebat di Mesir. Pak nakan dia ketua padri, dia jadi padri juga, perempuan, 28 tahun jadi padri. Mana dia pakar dalam bidang agama dia. Dan ramai orang Islam yang masuk Kristian di tangan dia. Tapi bila dia melihat negara Palestin diserang oleh Israel atas dasar kemanusiaan, dia simpati dengan umat Islam di Palestin. Kesian kat orang Islam, rumah sendiri, tanah sendiri dijajah, dibunuh oleh orang Israel. Dia benci kat Yahudi, dia kesian kat orang Islam atas dasar kemanusiaan walaupun agama tak sama. Dia agama Kristian, kau ni agama orang Islam. Dengan sebab simpati dia dengan orang Islam, Allah Ta'ala takdir dia kena satu penyakit kanser yang teruk sampai tahap yang terakhir. Sampai doktor kata dalam hospital tu, kamu sedang menunggu saat kematian, tak boleh berubat dah, teruk sangat. Dia kata, sedang aku menunggu bila lah nak mati. Mungkin setengah jam, mungkin sehari, mungkin 10 hari, aku tak tahu dah. Doktor dah putus asa merawat aku. Masuk seorang lelaki bertemu aku. Jadi masuk tu mungkin dalam mimpi atau saja zahir. Yang jelasnya berjumpa dengan seorang lelaki. Saya panggil dia doktor. Wahai doktor, macam mana dengan penyakit saya? Lelaki itu menjawab, aku bukan doktor, aku Muhammad Rasulullah. Simpati dia kepada Palestin, umat Islam Palestin, Allah bagi dia berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah gabui. Di tangan dia ada palang Kristian yang dibuat secara tatu, mana boleh hilang. Hilang dua-dua, kanan kiri.
Maka selepas itu dalam beberapa ketika doktor cek, penyakit dia hilang. Lepas dia jumpa Rasulullah, penyakit dia hilang, lega, keluar dia pergi cari Syekh Syarawi. Zaman tu ulama yang hebat di Mesir masa tu Syekh Syarawi, Syekh Jadul Haq, Syekhul Azhar, Syekh Muhammad Al-Ghazali. Presiden Mesir pada masa tu Jamal Abdul Nasir. Bukan Jamal Abdul Nasir, Anwar Sadat. Sebelum Husni Mubarak, saya pergi tahun 90-an tu Husni Mubarak, tahun 80-an Anwar Sadat yang mati dibunuh. Maka dia cerita kepada mereka bertiga macam mana dia jumpa Rasulullah dan penyakit dia hilang, hak sepatutnya mati boleh hidup sambung, dan palang Kristian yang tak akan hilang dengan sebab dia jenis tatu, hilang dengan sebab sentuhan Nabi SAW pada dia. Maka dia masuk Islam. Dia tukar nama, Syekh Syarawi tukar nama dia kepada Hajjah Jalal. Bila dia masuk Islam, berita dia tersebar. Tak logik seorang padri 28 tahun jadi padri boleh masuk Islam. Maka geng dia hantar pembesar-pembesar dia main nak dialog dengan dia, nak tarik dia daripada Islam keluar masuk agama dia balik. Mai-mai Pok Ahmad tu masuk Islam. Mendengar anugerah Allah kepada dia dengan cerita dia semua, masuk Islam. Dan dia buat satu klip video dalam YouTube menceritakan sebagaimana dia memeluk Islam. Allah anugerah Islam kepada dia, tak logik seorang padri boleh masuk Islam kerana perasaan dia simpati kepada umat Islam. Maka kita nak kena belajar macam mana nak simpati kepada umat Islam. Dalam ratib haddad ada satu doa berbunyi, aslahallahu umural muslimin sarafallahu syarral mu'zin. Aslahallahu umural muslimin, semoga Allah memperbaiki segala urusan yang berkaitan dengan umat Islam seluruh dunia. Doa minta Allah perbaik semua orang Islam, bukan dekat perbaik diri kita, anak bini kita, perbaik semua orang Islam. Sarafallahu syarral mu'zin, semoga Allah menjauhi kejahatan semua orang yang nak menyakiti orang Islam. Doa itu ringkas tetapi merangkumi permintaan agar Allah islah segala orang Islam, Allah perbaik semua orang Islam, dan Allah selamat orang Islam daripada segala keburukan. Hadis kata doa bi dhahril ghaib mustajab. Siapa doa kepada seorang orang Islam yang lain, Allah Ta'ala mustajab. Ni kita doa bukan kat seorang, semua orang Islam yang masih hidup. Tak kira duduk negara mana, jauhkan mereka daripada keburukan. Imam Sya'rani ataupun seorang ulama nama Syekh Nawawi Al-Bantani mengarang satu kitab, nama kitab itu Nasaihul Ibad Syarah Al-Istiqlal Yaumul Ma'ad. Dia datangkan satu doa, dalam doa itu merangkumi doa kepada orang Islam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, ampun dosa orang Islam, umat Rasulullah yang muslim. Ya Allah, bagi petunjuk kepada umat Islam. Ya Allah, perbaik orang Islam. Ya Allah, banyak doa semua minta kepada muslimin, ummati minta umat Rasulullah. Doa kepada umat Islam itu disebut dalam kitab-kitab yang lain kerana mendoakan orang lain itu membawa kebaikan kepada kita sama, kerana dia masuk dalam ad-du'a bi dhahril ghaib, doa di belakang orang Islam itu mustajab. Itu untuk seorang, tambah kita doa kepada semua umat Islam. Itu yang disebutkan oleh ulama. Jadi Imam Junaid kata kat dia, hang kena masuk Islam. Imam Junaid mendedahkan apa dalam hati. Kata imam ulama, al-mar'u idza safa qalbuhu sara yanzuru bi nurillah. Seseorang itu apabila bersih hati dia memandang dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ni bukan pasal kita nak dapat yang ni. Kita baca supaya hati kita terang, boleh kenal hak mana baik, hak mana buruk, hak mana perbuatan baik untuk kita buat, hak mana buruk untuk kita jauhi. Hak tu keperluan kita bersama. Bukan boleh tengok orang hak ni perangai ni, hak tu peringkat lain, peringkat depa. Peringkat kita boleh kenal hak ni bagus, kita boleh buat benda bagus. Hak ni tak bagus, kita boleh tinggal benda tak bagus melalui pengajian kita, melalui amalan kita, supaya kita sentiasa istiqamah duduk dalam kebaikan. Masa tidak mengizinkan, sejam lebih dah. Tajuk kami pun beliau kata, yang penting pengajian kita ada pun habis. Yang baik datang daripada Allah, salah silap saya mohon ampun dan maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.